Alat diguna untuk sampai tujuan, memahami hadis dan juga Al-Quran. Jadi apa tujuan alat? Tujuan alat ilmu ini, iaitu nahwu, sarah yang kita mengajak tadi, yang kita sebut tadi ini, tujuan dia untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan. Apa dia tujuan dia? Memahami hadis dan juga Al-Quran. Itu tujuan dia. Tujuan kita mengaji alat ilmu tadi yang saya sebutkan, ada 12 bidang tersebut, adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis baginda Rasul SAW. Nah, kalau tidak nanti akan jadi cempa. Sebab tu dalam ilmu ini ya, ada 4 bola mata. Kalau kata saya syarah dah lagi minggu lepas, bulan lepas, ada 4 bola mata yang patut kita ambil perhatian. Ulumul wahyi ini, ilmu wahyu ini ada 4 bola mata, ada 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan dipanggil fahmu wal ifham, yakni lingkungan kefahaman. Dalam ilmu lingkungan kefahaman ni, apa dia ilmu dia? Antara ilmu dalam lingkungan kefahaman adalah ilmu nahwu, ilmu saraf. Ini ilmu dalam lingkungan kefahaman. Maksudnya kalau nak faham bahasa Arab, kena mengaji nahwu, kena mengaji saraf. 2 ilmu dalam ilmu al-fahmu wal ifham. Ada satu lagi dipanggil ilmu al-hujjiyah wat tahlil. Maksudnya ilmu untuk pengambilan hujjah dan juga ilmu untuk analisis hukum hakam. Maka ilmu apa yang ada dalam hujjiyah wat tahlil? Ilmu usul fiqh. Ilmu apa lagi? Ilmu mantik. Nah, ilmu apa lagi? Ilmu balaghah. Ini ilmu untuk hujjiyah wa tahlil. Minta maaf, balaghah dalam ilmu fahmu wal ifham. Nah, jadi ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu usul fiqh, ini ilmu hujjiyah wa tahlil. Untuk kita nak analisa hukum, untuk kita berhujah. Dipanggil ilmu hujjiyah wa tahlil. Itu bola mata yang kedua. Bola mata ketiga apa dia? At-tawsiq wa at-tasabbut. Ini ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu mustalah ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu untuk komentar tentang rawi. Rawi ini boleh dipakai, rawi ini tak boleh pakai, rawi ini kuat ingatan, rawi ini tak kuat ingatan. Kaza semua disebut dalam ilmu at-tawsiq wal tasabbut. Nah, yang akan guna dalam ilmu mustalah. Juga ilmu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu ulumul Quran pun termasuk dalam tu. Untuk nak tentukan ayat ini ayat yang mutawatir, ayat ini ayat yang macam mana, dalalah dia dalalah apa dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi dipanggil ilmu binaul insan, dipanggil lingkungan binaul insan. Binaul insan ilmu apa? Ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Panggil ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Baik, 4 bola mata ni kalaulah digunakan fahmu wal ifham, hujjiyah wat tahlil, tasabbut wat tawsiq dengan kita dengan binaul insan, kalau digabung 4 ni, kita tengok Quran dengan hadis, maka seolah-olah orang ni melihat agama ini dengan 4 bola mata. Tapi yang jadi masalah dia sekarang, nah, Al-Quran dengan hadis dilihat oleh orang yang hanya menguasai bidang hadis. Contohnya, dia kuasai satu bidang saja, iaitu bidang apa? At-tasabbut wa tawsiq. Dia mengaji bab jarah wa ta'dil, tahu tentang rawi ni boleh pakai tak boleh pakai, dia pakai hak tu saja untuk tengok Quran dengan hadis. Lah kali jadi apa? 3 lagi buta, tak hati, tengok satu je. Jadi akan tengok sempurna, tak tengok sempurna pada waktu tersebut. Sebab tu kita ni waktu mengaji ilmu ni, kenapa kita mengaji semua ni tuan-tuan? Yang ambil masa sampai berbelah tahun, berpuluh tahun para ulama dulu mengaji. Al-Imam Ramli mengaji sampai 40 tahun. Kalau kita dengar Al-Imam Qadi Ibnu Ziyad mengaji umur 80 tahun. Dia mula start mengaji umur 80. Berapa tahun dia mengaji? 40 tahun sampai umur 120. Dia mengaji sampai umur 120. 40 tahun mengaji. Baik. Apa yang depa mengaji ni? Depa mengaji sampai depa tengok agama ni macam burung lang terbang tengok bawah. Dipanggil eagle eye. Faham? Eagle eye ni dia tengok semua. Macam tu yang dipelajari oleh para ulama untuk melihat agama ni dengan mata pandang helang. Faham tak sini? Dia tengok daripada atas. Ini agama. Macam dia tahu masa waktu tersebut ni nak guna bahagian mana untuk saya nak ambil pemahaman tentang masalah ini. Nak guna tentang masalah ni, pahaman dalam bab mana pula. Tu baru yang agama tuan-tuan. Tu tak masuk lagi dalam ulum waqi'. Dalam ilmu waqi' pula dia ada ilmu geografi. Dia ada ilmu berkenaan dengan al-ahdas, ni berkenaan dengan tarikh. Ada hukum hakam pula berkenaan dengan ashkhas. Ada berkait pula dengan al-azminah, tahu tentang zaman dan sebagainya. Kena tahu sirah, kena tahu berkenaan dengan tarikh, kena tahu berkenaan dengan geografi,
kena tahu tentang apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu sains, politik dan sebagainya, itu termasuk dalam ilmu waqi' dipanggil. Kuasai yang ni baru jadi bergabung elok dengan ilmu wahyi. Sebab tu orang yang tahu ilmu wahyu sahaja, tahu hukum hakam sahaja, tapi tak tengok waqi', nanti dia akan bertembung pada waktu tersebut. Faham tuan-tuan? Contoh bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan menerangkan apa yang kita sebut ni. Kita baca kitab fiqh bab ihya al-mawat. Apa ihyaul mawat? Bukan menghidupkan orang mati. Ihya menghidupkan, al-mawat orang mati. Dah. Ihyaul mawat maksud dia apa dia? Menghidupkan tanah yang tidak diusahakan. Ihyaul mawat maksudnya hukum berkenaan dengan tanah yang tidak diusahakan. Baik, apa hukum tanah ni? Dalam kitab fiqh bila dibincang oleh para ulama, siapa-siapa yang pergi hidup tanah yang tidak dihidupkan, tanah tu dia punya. Macam orang tua-tua dululah, dia pergi pemugak tanah zaman tu. Tapi bila ada undang-undang tanah, pada waktu ketika undang-undang tanah dah ada pada waktu tersebut. Nah, saya pun tak ada nak tengok undang-undang tanah Malaysia ni macam mana, tanah yang masih ada lagi kah diistilahkan dengan tanah pugak ni. Boleh tak kita lebih pugak bukit, kita kata ni tanah kita? Tak, dia ada rizab kerajaan punya. Betul tidak? Dia ada rizab hutan, bukan boleh pergi hentam ikut suka kita. Bolehlah buka, pergi duduk tengah-tengah bukit no, buat lagi tanam kuat derian. Tapi kalau kata Jabatan Tanah mai tengok-tengok nak buat projek, kata ni tanah dia tak boleh nak komplain, dia kata tak, ni rizab hutan kerajaan punya. Lepas tu dia buat keluar kitab ni. Imam Bajuri sebut apa? Imam Bajuri kata ihyaul mawat, siapa yang pergi hidup dia punya. Ni tengok, nampak tak ni? Dia akan jadi apa ni? Dia ingat buka kitab terus selesai masalah. Dia terlupa hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada pemerintah mengangkat khilaf terus pada waktu tersebut. Karena undang-undang pada waktu itu dah ditetapkan, tanah tidak lagi jadi hak milik kepada orang lain, melainkan tanah itu akan jadi hak milik daripada kerajaan, kecuali dengan budi bicara. Bukan bawah meja, budi bicara. Kok raja ke kata apa bagi ke dan sebagainya, tu lain nak anugerah ke daripada sultan, hak tu lain lah. Tapi kalau kita dah masuk rizab hutan, maka dia pergi ambil tempat tersebut, dia dikira bercanggah dengan undang-undang pada waktu tu. Baik, dia kata ni kitab sebut lain ni, macam mana kamu boleh bercanggah dengan kitab ni? Tak, kamu yang bercanggah wahai bodoh. Karena apa? Karena tak buka kitab ni tentang waqi', tentang apa yang berlaku pada waktu sekarang. Undang-undang waktu sekarang pun kena tahu juga, bukan tahu undang-undang dalam kitab saja. Sebab tu kata para ulama, mufti adalah orang yang mesti menguasai waqi', termasuk dia menguasai ilmu agama. Dia kena tahu juga waqi', dia kena tahu tentang suasana zaman pada waktu tersebut. Kalau tidak, dia nanti akan mengeluarkan hukum yang bercanggah dengan persekitaran, bercanggah dengan apa yang berlaku dalam realiti, dunia realiti. Yang ini disebutkan oleh para masyayikh dalam bab berkenaan dengan al-fatwa. Itu penting tuan-tuan yang dirahmati Allah. Letih macam duk ceramah lah universiti pula dah. Tuan-tuan faham tak ni? Tak tinggi mana kan saya cakap Melayu tu. Hak tu je nak cerita. Nabi nak beritahu kepada kita, yang pertama sekurang-kurangnya kita ni rasa hormat dengan para ulama. Itu saja. Kata, rupanya bukan senang no. Rupanya banyak lagi. Rupanya mengaji kitab saja tak cukup. Kalau kata tidak tahu tentang waqi', tak tahu realiti, undang-undang yang digunakan oleh umat pada waktu sekarang ni bagaimana, tak cukup. Kena kuasai semua benda tu. Barulah orang ini akan layak untuk digelar sebagai alim mausu'i, orang yang alim dan juga dia ensiklopedia. Dia baru reti. Yang ini yang diajarkan oleh para guru kami, khususnya Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Melihat alam ini dengan pandangan bola mata helang. Melihat agama ini dengan pandangan bola mata helang. Jangan tengok dengan pandangan tikus mondok. Tahu tikus mondok? Tikus mondok dia tak ada mata. Tikus mondok dia pakai hidung dia hentam semua. Dia panggil tikus mondok. Dia kena tengok dengan pandangan helang, tengok macam mana. Dia tenang je helang ni. Dia terbang, dia bukan terus. Dia terbang dulu, tengok dulu sesuai ke tak ambil. Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai, dia relax. Dan helang ni sebenarnya pandangan dia pandangan mencapah, yang umum, dilihat dengan semua sudut. Itu alim yang sebenar. Faham? Lepas tu jangan kita marah kalau tok guru tak tengok, tak boleh keluar lagi pandangan tentang satu masalah. Sabar dulu, ta'anni. Dia bukan macam netizen. Semua benda nak post dalam Facebook. Ta'anni, sabar dulu, tenang dulu, tengok dulu masalah.
Sebab tu ulama keluarkan hukum ada al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Hukum ke atas sesuatu itu adalah furu' daripada tasawurnya. Selepas tasawur baru hukum. Zaidun qa'im. Zaid ini adalah maudhu'. Qa'im mahmul dalam mantik. Baik. Nisbah antara Zaid dengan bangun tadi ini betul tak betul? Satu nak diletakkan hukum pada waktu tersebut. Maka hukum keluar selepas tu. Boleh? Jadi dia nak kena tasawur dulu. Contoh kalau orang kata mereka ini sesat. Nak kena tengok dulu mereka ini tu siapa? Sesat tu apa? Sesuai tak nak kena? Sesat tu hukum tuan-tuan. Mereka ini sesat tu tak hukum. Baik, sebelum tak hukum tadi kena tahu dulu mereka tu apa. Boleh? Wahabi bodoh contohnya. Sebelum nak kata bodoh kat Wahabi tu, kena tahu Wahabi tu bila dulu. Bila kaji oh memang bodoh. Betul ya? Baru boleh tak hukum. Ada Wahabi apa ni? Ada tak apa, dengar api. Jarang-jarang tu kalau nak dengar, payah, bukan senang nak dengar perkataan tu. Boleh lah tuan-tuan. Melawak ya. Boleh. Kalau Wahabi berasa lah. Kalau tak Wahabi dia tak rasa. Kalau Wahabi dia apa ni ustaz ni kata kat Wahabi ni? Awak, kamu Wahabi ke? Tak Wahabi tak rasa kita buat relax cukup mah. Takut apa kan? Lepas tu menggelabah. Ni bila kata kat Wahabi dia marah. Saya tak Wahabi ustaz, tapi saya tak setuju. Tak apalah. Kamu siapa dia ni? Dah kamu tak Wahabi, kamu nak marah sangat buat apa? Dah saya tak Wahabi, saya memang tak sokong dengan Wahabi ni. Tapi tahu lah. Tapi nampak macam dengan Wahabi kat tu. Jenis tu, jenis tak mengaku. Jenis tak mengaku ni lagi payah. Senang mengaku tu. Buat kad. Tulis kat kereta tu, saya Wahabi. Tulis tu senang. Ni masalah saya tak mengaku. Lebih kurang Syiah ya. Sama, Syiah tak mengaku dia Syiah. Lepas tu kata kat Syiah saja. Kata kat Wahabi sama. Dua-dua naik. Sama naik dua-dua. Baik.